Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali bersama saya punya live show pada malam ni. Jika anda ada kelapangan bolehlah join saya. Saya baru je ketekan butang live tu. Terima kasih banyak-banyak semua yang sudi untuk melampangkan diri dan juga bersama dengan saya malam-malam ni. Terima kasih banyak-banyak dan kita bolehlah berbual-bual sikit pasal ekonomi apa yang berlaku sekarang ni. Cuma saya melihat ada satu perkembangan yang tidak begitu elok lah. Maksud saya kita ni kan dah Farouk, terima kasih Farouk. Kita ni kan dah habis daripada kempen politik kan semua kan. Tapi saya pun tak tahulah kenapa ada sesetengah orang tu tidak move on daripada fasa ini, dan pada saya lebih penting sekali kita kita kena bergerak ke depan lah. Alright. Assalamualaikum bang, komen sikit tentang penurunan gold. Oh, gold turun saya tak tengok chart lah. Minta maaf banyak-banyak. Jom kita tengok chart sekejap. Saya tak tengok chart gold guys. Kenapa harga gold turun teruk ke guys? Dan saya dalam masa 2-3 hari ni saya agak sibuk siapkan saya punya projek. Jadi saya tak tengok beberapa chart dah terlepas. Waalaikumsalam Netleaf, Abang Idola. Oh, Idola ke? Terima kasih. Pasal gold tu nanti insyaAllah lah guys, saya akan buat satu video. Saya kena tengok dulu chart tu. Oh, nampak macam dia jatuh teruk juga gold Nanti guys, tak apa, nanti saya tengok chart tu. Nanti mungkin insyaAllah dalam masa terdekat saya akan buat satu video lah. Okay. Cuma lately 2-3 hari ni saya missing. Saya tak boleh saya ada banyak projek saya nak settlekan. Jadi saya terlepas pandang chart-chart tu semua. Nanti insyaAllah saya akan buat satu video pasal gold. Waalaikumsalam semua yang masuk. Mat Razi Masri 7. Waalaikumsalam Farouk. Terima kasih. Thank you bang respon tentang gold. Okay, sama-sama. Nanti saya buat video pasal gold. Saya kena tengok chart tu betul-betul. Kena tengok beberapa isu fundamental barulah saya buat Sebab saya tak suka buat satu video yang sembrono guys. Bila saya buat satu video tu saya kena tengok betul-betul. Sebab saya kena bertanggungjawab lah kepada apa sahaja yang saya cakap. Okay, saya tak nak buat satu video yang sembrono. Sebab saya nak buat satu video yang ada kualiti lah. Maksudnya bila you tengok video saya tu ada something yang you boleh belajar lah dekat situ. That's why biasanya sebelum saya buat video tu saya akan buat research dulu. Saya akan buat research. Waalaikumsalam babe. Waalaikumsalam Nobs. Terima kasih Manasi Rebus. Terima kasih bagi saya gift Terima kasih banyak-banyak. Akan tetapi terima kasih. Okay guys, suara saya okey tak? Clear ke tak? Saya dah tukar mic ni. Saya pakai Rode Pod mic. Saya harap suara ni okey lah Kalau tak okey juga nanti saya pakai apa ni? Sure pula. Sure. Bang, high purchase loan Islamic atau conventional? High purchase terpulang lah guys Pada saya saya tak ingat saya pakai apa. Saya pakai conventional tak silap saya. Salam bang. Dia tengoklah kalau kata mana satu sebab kalau saya setakat ni saya pakai conventional lah. Cuma yang rumah saya pakai Islamic. Okay. Itu saya lah. Tapi terpulang pada tengok you punya keadaan macam mana. Okay. Siapa lagi? Terima kasih abang boleh jadi Menteri Ekonomi bang. Tak adalah, saya tak layak. Saya tidak layak untuk jadi Menteri Ekonomi ke apa ke. Dan kerja saya cuma educate you all lah untuk bagi you all lebih pemahaman tentang ekonomi ni. Saya cubalah untuk jauhkan diri saya daripada gerakan-gerakan politik ni semua. Tapi kadang-kadang saya telah diheret. Saya telah diheret ke situ. Sebenarnya saya tak suka guys bercerita pasal politik. Tapi alamak, tapi kadang-kadang itulah kadang-kadang saya diheret ke situ. Bang, bila stock market nak buat dip ni bos, nak borong. Oh, saya tak pastilah. Tapi itulah sekarang ni keadaan stock market kita tak begitu elok kan. Dia bukan apa guys, dia bukan nak kata tak elok ke apa. Dia di dalam keadaan yang ketidakpastian. Dia banyak fluctuations dekat situ lah. Dan macam saya cakap lah before this, selagi ekonomi Amerika Syarikat tidak stable,
selagi itulah kita akan berhadapan dengan ketidaktentuan. Lagi satu pula sekarang ni pula berlakulah apa ni, food supply chain, masalah beras pula sekarang ni problem Aduh, beras pula problem guys. Beras dekat India sekarang ni, India telah ban dia orang punya ekspor beras. Dan sebenarnya kalau ikutkan, saya rasa Thailand dia masih ada capacity lagi untuk produce beras, untuk ekspor beras kan. Cuma apabila India dah start ban dia punya ekspor beras ni, negara-negara sebelum ni yang mengimport beras daripada India, dia akan pergi ke Thailand lah untuk dapatkan beras. Jadi secara tidak langsung dia akan push harga beras tu ke atas. Jadi kita expect lah bahawa dalam bulan 9 atau bulan 10 macam tu, kita boleh jangka lah maybe akan berlaku kenaikan ke atas harga beras import lah macam tu. Dan lagi satu, bernas ni dia ada stok penimbal tau. Stok penimbal bernas ni dia cuma boleh tahan selama 1 bulan je. Okay. Dan tak banyak lah actually, kalau tanya saya, stok penimbal kena lebih banyak daripada tu lah. Bang, apa pandangan tentang ekonomi US? Ekonomi US sekarang ni dia masih belum lagi stable unless dia dah mencapai kadar inflasi di bawah 2%. Selagi Azumi, terima kasih banyak. Selagi dia tidak mencapai kadar inflasi yang bawah 2%, kita tak boleh nak cakap dia stable lah. Lagi satu guys, pada saya lah, kita harap pada tahun depan lah, apabila saya sangat berharap lah pada tahun ni US punya inflation dapat jatuh di bawah paras 2%. Kalau dia start jatuh di bawah 2%, maka tahun depan kita dapat menyaksikan bahawa kadar faedah US tu akan start jatuh. Saya percaya kadar faedah US akan jatuh. Sama ada tahun depan ataupun tahun lagi satu, dia akan jatuh. Dia mesti jatuh. Sebab kadar faedah yang ada sekarang ni dekat US dia agak tinggi dan dia akan diturunkan untuk boost economic growth US. Saya haraplah agar tahun ni dia dapat turunkan kadar faedah tu di bawah 2%, and then tahun depan dia start turunkan dia punya kadar faedah. Bila dia start turunkan kadar faedah dia tu, barulah kita akan nampak ekonomi start akan mengalami fasa pemulihan yang sebenar lah. Sebenarnya kita punya economic recovery sekarang ni in process. Cuma dia tidaklah begitu rancak lah. Dia belum lagi full swing. Okay, dengan keadaan sekarang ni kan. Akan tetapi selamat malam lah. Selamat malam. Terima kasih. Duit kita jatuh bang. Ya, nanti duit tu saya akan buat satu video jangan risau. Saya akan buat satu video pasal gold. InsyaAllah saya akan buat satu video pasal kita punya pergerakan mata wang Apa pendapat bos Ahmad Maslan meeting dengan MIF? MIF ke IMF? Okay guys, saya nak cerita sikit lah pasal IMF lah. Okay? Boleh tak saya cerita pasal IMF guys? Boleh ke tidak saya cerita? Kalau you nak saya cerita pasal IMF, boleh tak tap screen tu, kita naikkan saya punya view, saya punya likes ni sampai 10k. Nanti saya cerita dengan you all pasal IMF, International Monetary Fund. Tolong bantu saya tap screen tu, naikkan sampai 10k. 10k saya start cerita pasal IMF. Okay. Okay, sebelum cecah 10k tu saya nak promote topi saya dulu. Guys, okay. Ramai orang salah faham pasal IMF. Okay, saya nak cerita. Tolong naikkan saya punya likes tu sampai 10k, saya cerita. Sebelum tu saya nak promote saya punya topi dulu. Okay. Guys, siapa-siapa yang nak mendapatkan saya punya topi ni, boleh klik dekat abang siapa backup IMF, nanti saya cerita lah. Okay, boleh klik dekat bakul warna kuning, bakul shop saya tu kan. Tolong siapa yang nak dapatkan cap ni, bolehlah klik dekat situ lah. Dan juga harga untuk cap ni adalah hanya RM35 sahaja guys, tak mahal pun. Anda pun boleh dapatkan baju saya ni. Akan tetapi sekejap saya tunjuk Okay. Ini adalah bajunya. Alright. Ini adalah baju dia. Okay, dah 12k. Jadi siapa-siapa yang boleh berminat untuk dapatkan saya punya cap ni, boleh klik dekat saya punya TikTok shop saya lah. Okay. Bang, bila nak keluar album baru? Album baru? Kau ingat aku ni penyanyi ke apa? Okay. Okay guys, saya nak cerita pasal IMF. Okay, terima kasih. Saya minta maaf pertama sekali. Saya minta maaf kalau saya tak dapat baca you all semua punya komen dekat bawah tu. Saya ni mata cuma dua je kan. Jadi saya tak dapat, mungkin saya ada terlepas komen ke, saya tak sempat nak baca. Jangan kecil hati lah sebab saya
Saya mulut pun ada satu je. Saya kena reply satu-satu lah. Okey, saya nak cerita pasal IMF. Okey, IMF ni, bila saya buka cerita pasal IMF, ramai pula orang yang saya tengok orang salah, orang blasted saya lah, orang maki hamun saya pun ada. Orang cakap saya ni nak mensucikan IMF. Orang cakap saya nak mensucikan IMF, saya backing IMF. Saya apa ni? Saya apa ni? Duduk di belakang IMF, saya mensucikan IMF. Sebenarnya guys, kalau korang nak tahulah ni saya cerita pasal IMF sikit lah. IMF ni apa? International Monetary Fund. Ada lagi satu iaitu World Bank. Kita kena clear peranan antara IMF dan juga International Monetary World Bank ni apa. Kebanyakan daripada kita merasa gelisah dan merasa marah dengan perkataan IMF ni sebab kita tak faham dia punya fungsi itu apa. Dan semenjak tahun 1998, kita sebenarnya telah didoktrinkan bahawa apa sahaja yang mengenai IMF ni semua salah. Semua bahaya. Semua salah, semua bahaya. IMF ni satu badan organisasi yang jahat, yang nak menghancurkan negara kita. Itulah kita punya persepsi semenjak yang ditanam dekat kepala kita semenjak tahun 1998. Jadi apa sahaja yang bila kita siapa-siapa tak boleh cakap sebut pasal IMF kau. Ini satu tabu. Okey, dia macam satu tabu. Dia macam satu sumpahan. Kalau you cakap je, you jadi jahat. Itulah dia. Kita punya doktrinisasi semenjak tahun 1998. This is very clear guys. Jadi kita kena buka sikit minda kita. Kita kena buka sikit minda kita. Kita kena keluar daripada pemikiran macam ni. Kita open sikit. Okay? Sebab tu kita kena faham bahawa apa fungsi IMF dan apa fungsi World Bank ni sebenarnya. Bila kadang-kadang ada orang boleh cakap pasal World Bank pun dia marah. Dia kata, tak boleh. Tak boleh cakap. Jangan cakap pasal World Bank. World Bank tu jahat. IMF tu jahat. Okay. Korang pernah terfikir tak satu benda bahawa kalaulah IMF tu satu organisasi yang jahat sangat, okey, jahat, dia ni jahat. Kenapa kita jadi ahli IMF? Siapa boleh jawab soalan ni? Kenapa kalau katalah kita katakan IMF tu satu organisasi yang sangat jahat. Bukan saya cakap dia orang ni baik, tak. Tapi saya minta you all buka sikit pemikiran, okey? Sekarang dah tahun 2023, kita berhak untuk berfikir secara rasional guys. Bukan lagi tahun 1998. Kita buka sikit kita punya minda. Bukan saya cakap dia ni satu organisasi yang baik, yang suci. Tak. Saya cakap, just think about it. Kalaulah kata contohnya IMF ni satu organisasi yang sangat jahat, satu badan yang memusnahkan, yang boleh bakal memusnahkan negara kita, kenapa kita ni jadi member kepada IMF? Kenapa kita tak keluar je daripada keahlian IMF? Kita ahli kepada IMF. Kenapa kita jadi dia orang punya member? Kenapa kita tak keluar? Why? Kenapa? Kan? Maksudnya bukan semua, itu membuktikan bahawa bukan semua bahawa apa yang dicakap oleh IMF tu benda tidak betul. Ada benda yang mungkin kita tidak bersetuju dengan dia orang, is true. Akan tetapi ada benda yang kita boleh accept daripada pandangan dia orang. Bukan maksud saya benda yang bagus kita terimalah. Benda yang tak bagus ni kita tak boleh terimalah. Contohnya pada tahun 1998. Kenapa kita tidak menerima cadangan daripada IMF? Kenapa kita tak pinjam duit daripada IMF tahun 1998? Kenapa? Siapa tahu apakah yang menyebabkan kita tidak pinjam duit daripada IMF pada tahun 1998? Why? Okay? Adilo Chun, kalau you nak masuk saya punya live show ni, tolong tak boleh bagi saya respect sikit. Saya nak membuka you punya pemikiran. Kalau you tak setuju, tak apa. You boleh keluar je daripada live saya. Tak ada masalah pun. Okay? Okay? Right. Kenapa kita tak pinjam dekat IMF pada tahun 1998? Kenapa? Okay? Kenapa? Why? Okay? Boleh komen dekat bawah tu. Okay, sebab kita tidak peminjam daripada IMF tahun 1998 kerana kita tidak suka dengan cara mereka bila mereka bagi kita pinjam wang ni, kita kena ikut diorang punya regulation. Policy measures diorang kita kena ikut. Okay, kita kena ikut diorang punya policy measures tu. Kita tidak suka pada masa tu, iaitu pentadbiran Tuan Mahathir tak suka. Sebab kita terikat. Bila kita pinjam saja daripada IMF,
kita terpaksa ikut dia orang punya rules, dia orang punya policy recommendations. Okay, kita kena ikut dia orang punya policy. Itu kita tidak suka. Okay, benda tu kita boleh terima lah. Kalau kata contohnya kita pinjam daripada dia orang, kemudian kita terpaksa ikut dia orang punya policy recommendation, terpaksa, itu kita tak boleh terima dan kita tak boleh pinjam lah. Dan kita tak boleh pinjam. Betul tak? Jadi pada masa tu kita punya pentadbiran tidak bersetuju dengan perkara itu yang menyebabkan kita tak pinjam daripada dia orang. Kita ada disagreement dengan IMF pada masa itulah. Okay? Mungkin policy recommendation dia orang tu kita tak confident. Kita tak confident menyebabkan kita tak pinjam daripada dia orang. Okay? Alright. So itu adalah sebabnya. Mungkin pada masa tu tindakan itu betul lah. Kan? Nak buat macam mana? Dia nak bagi kita punya duit, lepas tu kita kena ikut cakap dia orang. Tuan Mahathir pula tidak bersetuju pada masa ketika tu dan kita tak pinjam lah. Betul tak? Tak akan, tetapi kita juga kena rasional dalam perkara ni bahawa ada juga negara-negara yang pada masa itu mengambil duit daripada IMF, pinjam duit daripada IMF, akan tetapi pada masa sama berjaya keluar daripada kemelesatan ekonomi. Sebagai contoh siapa? South Korea. South Korea, dia ambil duit daripada IMF, dia berjaya keluar daripada kemelesatan ekonomi. Betul tak? Kita pula, kita ada cara kita tersendiri pada tahun 98. Terpulanglah. Jadi benda ni, mana satu benda yang kita rasa kita boleh ikut, kita ikut. Yang kita tak boleh ikut, tak payah ikut lah. Betul tak? Okay? Macam itulah. Jadi macam contohnya macam sekarang ni. Macam sekarang ni isu IMF timbul balik. Kenapa? Macam apa-apa organisasi lah. Contohnya macam IMF pun. Saya percayalah apa yang diorang perjuangkan adalah kapitalism. Kapitalism dan juga free market. Adakah kita boleh totally bersetuju dengan free market? Tidak. Macam IMF, saya percayalah perjuangan mereka ni lebih kepada kapitalism dan juga free market. Maksudnya, kalau boleh, diorang nak recommend supaya kerajaan tidak begitu campur tangan ke dalam ekonomi. Itu saya percayalah. Diorang punya policy direction dia ke situ. Okay? Jadi kalau kita, adakah kita bersetuju dengan cara tu? Kita tak bersetuju. Kan? Jadi benda tu kita tak payah ikut lah. Tapi kalau dia bercakap tentang benda-benda yang kita boleh terima, maksudnya kita kena digest. Contohnya macam fiscal consolidation. Macam tightening monetary policy. Benda tu ialah standard. Takkanlah hanya kerana IMF cakap benda tu kita tak setuju. Kan? Kita kena open sikit lah kita punya pemikiran. Kan? Itu maksud saya lah. Bukan semua benda kita boleh bersetuju dengan IMF. Akan tetapi kita mesti adil. Maksudnya bukan semua benda yang dia orang cakap pun salah juga. Tak. Kan? Macam dia orang cakap macam fiscal consolidation, monetary tightening, benda tu standard. Benda tu adalah perkara basic. Yang diorang sebut tu, yang dipersalahkan oleh semasa debat tu, itu benda basic. It's a basic thing. Takkan hanya kerana benda tu disebut oleh IMF kita nak marah. Kan? Jadi kita kena ada, orang cakap tu, pemikiran yang terbuka lah. Bukan semua benda yang IMF cakap tu betul. Bukan semua diorang punya prinsip tu kita boleh ikut. Tidak. Macam negara kita pun, walaupun kita mengamalkan liberalisasi, ada certain sektor yang kita dah liberalize, tapi pada masa sama ada certain sektor yang kita jaga. Kan? Jadi nak kata kita ni full liberalize ataupun kita bergerak ke arah full capitalism semuanya pun tak betul. Sebab apa? Kalau contohlah kita bergerak ke arah full liberalization, contohnya macam kita nak sign free trade agreement for example, kita hati-hati tau. Kita sangat berhati-hati pada masa tu. Sekarang sampai sekarang pun, sebab tu bukan semua free trade agreement yang ada dekat dunia ni kita sign, tak. Kita nak masuk CPTPP pun kita kena fikir 2-3 kali tau. Betul tak? Jadi bukan semua benda yang kita boleh liberalize. Ada certain sectors yang kita liberalize. Kita liberalize sebab terpaksa. Bukan sebab kita ikut liberalize, tak. Kita boleh, kalau kita tidak liberalize kita punya market, boleh. Bukan tak boleh. Tapi at the end of the day, kita akan menjadi less competitive. Contohnya macam Vietnam yang dah ke depan dulu dah join CPTPP, dan kita tengok dia orang punya ekonomi growing faster than us because of CPTPP. Okay, kita boleh je tak masuk CPTPP tu, tak apa, tak ada masalah. Tapi kita akan menjadi less competitive lah. Jadi sebenarnya dalam setengah free trade agreement tu, kita memang terpaksa. Bukan sebab kita
Bukan sebab itu satu pilihan bagi kita. Sometimes kita terpaksa masuk free trade agreement tu because kalau kita tak masuk, dia akan menjadikan negara kita less competitive. Okay. Itu pandangan saya lah. So ada benda yang pasal IMF ni kita boleh bersetuju. Ada benda yang kita tak boleh bersetuju dengan dia orang. Yang kita tak bersetuju lah. Kan? Tapi benda yang kita boleh bersetuju, kita janganlah nafikan. Benda tu betul. Kan? So kita mesti ada prinsip kita sendirilah. Tu maksud saya. Tapi janganlah kita ada satu pemikiran bahawa sebut aja IMF kita ketakutan. Sebut aja IMF kita takut. Sebut aja IMF benda tu salah. Sebut semua benda lah pasal IMF. Janganlah macam tu. Kita kena ada satu pemikiran yang open. Benda yang salah lah. Jangan ikut lah. Yang okey kita ikut lah. Kan? Dan macam juga ada orang cakap bahawa okey bang. Ada orang tanya saya lah. Banyak juga orang tanya saya, bang, ada je negara-negara yang tidak ada kestabilan politik, akan tetapi ekonomi diorang okey je. Kenapa Malaysia macam tu? Guys, saya nak cakap dengan you all satu benda lah, bahawa ketidakstabilan politik ni adalah satu perkara yang very risky for us to play. Contohnya lah, contoh macam ni lah, saya boleh bagi analogi ya. Kalau you tengok ada seorang ni main api dekat rumah dia tak terbakar. Tak apalah. Lepas tu you pun cakap, dia ni main api dekat rumah, tak terbakar rumah dia. Aku pun nak main api juga. Silap-silap rumah kau terbakar. So it's very risky. It's a very risky and it's very dangerous games. Jadi benda yang tak betul ni, yang very risky ni, kita jangan ikut lah. Tu kalau tanya saya lah. Dan saya agak kecewa lah sebab sebenarnya saya tengok ada setengah bahagian di dalam komuniti masyarakat kita ni yang mana tak boleh move on daripada politik. Saya tak faham kenapa. So because tak tahulah, dalam negara kita ni kita kena move on guys. Kita tak boleh nak berpolitik aja 24 jam. Negara kita need to move forward dan kita kena letak politik ni dekat belakang lah. Kita kena maju ke depan. Kalau tak, ekonomi kita tak boleh growing dengan keadaan global economic challenge sekarang ni, dan sekarang dekat dalam negara kita pula penuh dengan politik tak habis-habis. Susah kita nak ke depan sebenarnya. Okay. Datuk Seri Anwar adalah barisan penasihat IMF. Betul kan? Saya tak pasti. You boleh check lah fakta tu sama ada betul ataupun tidak. Saya tak boleh jawab satu benda yang saya tak pasti. Kalau kata you ada facts, you boleh buktikan itu fakta, then itu adalah fakta lah kan. Saya tak backing siapa-siapa. Kalau kata fakta mengatakan sebegitu rupa, fakta lah. Tapi benda tu saya tak pasti. Rakyat biasa yang negatif and effect last baru positif. Macho man, terima kasih. Rakyat biasa dengar yang negatif dulu. Betul lah. Benda-benda yang negatif ni orang selalu senang masuk dalam kepala. Itu normal lah. Benda-benda negatif ni orang senang masuk dalam kepala. Okay guys, nak promote sikit lah saya punya cap ni. Jangan lupa boleh dapatkan dekat saya punya bakul tu. Boleh dapatkan daripada situlah, dan juga baju saya. Baju saya ni sebenarnya dia cuma ada L dengan XL je. Buat masa ni. Yang size lain tu dah habis lah. Dan satu lagi size M memang saya tak keluarkan. Saya cuma keluarkan dulu size L, XL, double XL. Triple XL pun ada. Tapi yang double XL dengan triple XL tu dah habis lah. Sekarang ni cuma ada L dengan XL je. Saya pakai sekarang ni baju size L lah. Okay. Dan juga cap ni, ukur lilit dia kalau tak saya 58 cm. Kalau ada beberapa orang tanya kan, ukur lilit dia adalah 58 cm. Okay guys, jangan lupa siapa yang nak dapatkan cap ni boleh klik dekat saya punya bakul tu. Indikator ekonomi bagus bawah PMX. Ya. Ada dia, kita kena be fair lah. Ada benda yang masih lagi perlukan penambahbaikan. Nak kata pentadbiran dia bawah, terima kasih Danny bagi saya ni gift. Nak kata pentadbiran sekarang ni terlalu bagus pun tidak. Nak kata dia orang ni terlalu tak bagus pun tidak. Tapi pada saya so-so lah. Cuma kita kena bagi peluang. Bagi peluang dan bagi masa lah. Kita kena adil lah. PMX bagus tak abang bagi pendapat abang? Okey, pendapat saya macam ni lah. Pada saya dari segi pentadbiran okey. Cuma kita kena kurang berpolitik sikit lah. Saya haraplah barisan kabinet PM dan PMX dan juga kabinet tidak menyerang karakter-karakter pembangkang keterlaluan, sebab itu akan menjadikan dia macam
politik kita tak stabil lah. Dia menyerang ni, yang ni serang tu, yang ni serang ni. Sampai bila kita nak macam tu kan? Dan bagi saya lah, kalau you all tanya pandangan saya menyokong jika ada satu perjanjian damai. Perjanjian damai yang dibuat semasa contoh macam Datuk Seri Ismail Sabri tu kan. Alangkah baiknya kalau ada satu perjanjian damai sekarang ni di antara pembangkang dan juga kerajaan berdamai, buat satu perjanjian damai, membolehkan bagi peluang kepada kerajaan untuk mentadbir negara kita ni. Sebab apa? Kita tak boleh berpolitik 24 jam. Negara ni kena bergerak ke depan. Dan setakat ni apa yang saya nampak adalah kita banyak sangat berpolitik negara kita ni. Kita politiking terlalu banyak. Sebab tu yang menghalang, yang menarik kita ke belakang ni sebenarnya adalah politiking. Kalau kau tengok contohnya macam negara Singapore for example. Ada tak dia orang banyak politiking? Tak ada. Tak ada. Dia orang tak banyak politiking. Kita banyak politiking. Kita banyak politiking negara kita. Itu sebenarnya yang menghirit negara kita. Kita nak bergerak ke depan ni tak boleh guys. Sebab apa? Politiking ni dia menghirit negara kita. Bagi saya, kalau tanya saya lah, saya sangat sokong jika ada satu perjanjian damai antara pembangkang dan juga kerajaan. Macam contohnya macam zaman Ismail Sabri dulu. Okay? Buat satu perjanjian damai, bagi kerajaan memfokus kepada pentadbiran, dan pada masa sama kerajaan dan PMX dan juga kabinet dia kurangkan menyerang pembangkang ni. Kurangkan. Jangan attack lah, main attack kepada saya. Sebabnya bila kerajaan dia menjadi kerajaan fokus kepada pentadbiran. Cuma saya tak sedap lah dengar nak kata attack sana, attack sini. Nanti ni attack sini attack ni. Jadi politik kita dah macam gitu je. Dia balik-balik akan jadi macam tu. Balik-balik akan jadi macam tu guys. Yang ni serang ni. Kan kita ni nak bergerak ke depan ni, susah. Itu kalau you tanya pandangan saya lah. Bagi saya cukup-cukup lah berpolitik. Kita kena bergerak ke depan lah. Kalau kata selepas kita nak evaluate ataupun kita nak menilai prestasi kerajaan yang ada sekarang ni, kita bagi tempoh 2 orang sampai 5 tahun. Engkau tak perform, okey, jom kita tukar. Itu je lah. Kita tukar lah ramai-ramai lepas 5 tahun. Tapi kita kena bagi peluang, stablekan politik kita, bagi chance kepada kerajaan yang ada ni memerintah. Lepas tu baru kita nilai selepas 5 tahun. Sebab kalau kata politik kita tak stable, susah juga kita nak tarik pelabur guys. Susah, pelabur pun tak confident kan. Itu pandangan saya je lah. Dan pada saya ada baiknya kalau kerajaan dia buat satu perjanjian damai lah dengan pembangkang. Jadi macam time Ismail Sabri dulu, jadi politiking ni dapat dikurangkan. Saya tengok, saya nampak satu benda yang bagus semasa pentadbiran Ismail Sabri ni ada perjanjian damai. Dan kalau you all perasan selepas perjanjian damai tu kita kurang politiking. Kita kurang politiking guys. Alangkah baiknya kalau kerajaan yang ada sekarang ni start buat satu perjanjian damai. PMX start talk to Muhyiddin for example kan, talk to him, buat satu perjanjian damai, bagi Chan dan apalah perjanjiannya kan, yang patut persetujui bersama supaya negara kita ni boleh bergerak ke depan. Kalau tak, kita tak boleh move on. Asyik berpolitik aja. akan tetapi Okay, so kita kena bergerak ke depan guys. Kita tak boleh macam ni. Negara kita tak boleh moving kan. It's not good for the economy. Jadi saya haraplah PMX ke Barisan Kabinet ke apa, just berdamai, buat satu perjanjian damai macam zaman Ismail Sabri dulu. Bila Datuk Seri Anwar nak umum naratif ekonomi, saya pun tak pasti, tunggulah. Saya pun bukan sebahagian daripada pasukan dia. Alright. Bang, betul ke bantuan STR sumbangan tunai rahmah akan dihentikan? Lah, kenapa pula? Sebab hari tu kan dah umum RM600 kan. RM600 untuk 6 bulan, betul tak? Nak dihentikan kenapa? Baru umum. Dan saya tengok hari tu saya pergi Maidin. Kan sumbangan STR ni kan, you all tahu tak STR ni, sumbangan tunai rahmah ni kan dia ada date-date yang berbeza kan. Ada start daripada 17 Julai, lepas tu 31 Julai, lepas tu ada yang 7 Ogos ke sebagainya.
Sebenarnya yang berbeza tu adalah dia punya start pemberian guys saya tak tahulah sebab saya tak dapat STR tu kan. Tapi saya tengok hari tu saya pergi belanja dekat Maidin. Saya tengok ada orang hulurkan kad pengenalan. Kan, saya pun pelik lah kad pengenalan ni kenapa pula belanja pakai kad pengenalan kan. Lepas tu saya tanya cashier tu, kenapa dia hulur kad pengenalan? Cashier tu cakap dalam kad pengenalan tu boleh claim ke apa, ada bantuan lah STR kat situ. Okay. Jadi STR ni dia akan bagi RM600 selama 6 bulan, RM100 sebulan lah. Dan juga boleh digunakan dekat kedai-kedai yang berdaftar. Macam itulah dia ada senarai kedai dia. Okay. Bos, bila nak forum dengan Tuan Mahathir? Oh, saya tak layak lah duduk forum dengan Tuan Mahathir. Mana saya layak? Saya cuma orang kecil-kecil je. Bang, kenapa minyak RON95 tak boleh turun harga? Okey. Nak turun harga senang je. RON95 bukan susah pun. Macam mana nak turunkan harga RON95? Macam mana nak turunkan harga RON95? Senang je, bukan susah pun. Macam mana nak turunkan harga RON95? Nak turunkan harga RON95, abang influencer berbayar ke bebas? Saya ni tidak dibayar guys. Saya ni tidak dibayar. Okey. Saya buat semata-mata konten yang saya buat hari-hari mungkin dalam 2 video tu hanya untuk memberikan you all education saja. Dan sambil tu kalau you nak support saya, support lah cap saya support lah cap saya. Masa saya lah bagilah saya give. Itu je lah. Siapa nak bayar saya? Kan? Siapa nak bayar saya? Kalau you sudi support lah saya punya merchandise, bagi saya gift ke kan. Itu je lah. Tapi saya tak minta lah. Kalau kata you all nak support boleh lah tak adalah paksaan. Okay, nak turunkan minyak RON95 ni senang aja, bukan susah pun. Pam lah subsidi. Pam lah subsidi, tambah subsidi, tak susah pun. Itu je cara untuk turunkan RON95. Tapi subsidi kalau you all perasan ada satu video saya tu yang saya buat orang cakap tu, ada satu video tu saya buat pasal MIDF research. Ingat kan? Yang mana itu MIDF research yang TF2, terima kasih bagi saya give. Yang saya explain tengok tak video tu? Yang mana MIDF research, bukan saya cakap tapi MIDF research menjangkakan bahawa pada bulan ini kerajaan akan turunkan harga RON95 sebanyak 10 sen. Bukan saya cakap, tapi MIDF research yang cakap. Dan dalam video tu saya cuma explain kenapa, apa rationalnya MIDF cakap macam gitu berdasarkan dia punya thematic reports ataupun nota penyelidikan lah. Saya just explain pada you kenapa dia buat macam tu. Tapi daripada penjelasan dia, kerajaan kalau kerajaan nak turunkan 10 sen subsidi tu, kerajaan kena pump sebanyak 4.3 bilion kalau tak salah saya lah. Okey, kerajaan kena pump lagi 4.3 bilion. Kenapa dia cakap kerajaan boleh pump sebanyak 4.3 bilion? Sebab walaupun kerajaan pump duit sebanyak itu, tetapi bajet itu tidaklah sebanyak daripada tahun lepas. Sebab tahun lepas harga minyak melambung pergi $100 per barrel tahun ni lebih kurang 80 sajalah. Tapi kita kena faham bahawa, dan tak tahulah sama ada betul ke kerajaan akan turunkan subsidi pada bulan ni ke apa, saya tak pasti, tetapi jangkaan MIDF research macam itulah. Cuma ada satu lagi kerisauan yang berlaku sekarang ni, iaitu mengenai harga beras. Kan, harga beras guys. Harga beras ni start daripada bulan 9 atau bulan 10 mungkin akan naik guys. Harga beras import jangan main-main jadi kalaulah harga beras import tu melambung, kita tahu kan bahawa kita punya production dekat Malaysia ni cuma dapat menanggung lebih kurang dalam 60-70% keperluan dekat dalam negara kita lah. Untuk beras ni. Selebihnya dalam lebih kurang dalam 30% tu dalam 30% tu kita import daripada luar lah. Dan pengimport utama kita contohnya macam kita import daripada negara Thailand, daripada negara Vietnam for example kan. Kalaulah contohnya dan harga pasaran, harga beras import ni adalah satu harga yang tak dikawal oleh kerajaan tu. Maksudnya kalau kata beras import tu harga dia tinggi, jadi jual dekat pasaran domestik kita akan tinggi jugalah. Tapi adakah pada bulan depan ke ataupun bulan 10 ke
adakah kerajaan akan letak subsidi dekat situ untuk make sure beras import ni tak naik ataupun macam mana? Itu duit lagi. Itu duit lagi. Walaupun kata contohnya lah, kalau kata kerajaan tak nak, sebab kita kena faham Thailand sekarang ni, India adalah kalau tak salah saya, dia supply lebih kurang 40% daripada permintaan beras kat dunia. Kalau tak salah 40% tau. Jadi yang 40% ni yang tak dapat beras daripada India ni, dia akan pergi ke negara-negara lain lah. Contohnya macam Thailand, Vietnam ni, dia akan push harga ke atas. For sure, harga beras akan naik lah. Jadi apakah persediaan kita ke arah tu? Mungkin kerajaan tak boleh nak turunkan harga subsidi tu sebab kerajaan subsidi minyak RON95 sebab kerajaan mungkin terpaksa pindahkan kepada subsidi lain, saya tak tahu. Cuma kalau kata 30% beras yang kita import ni adalah daripada luar, of course dia akan memberi kesan kepada, sedikit sebanyak dia akan memberi kesan kepada harga dalam negara kita lah, dan juga kadar inflasi. Yang saya takut adalah kadar inflasi kita tu dia boleh naik balik because of this gangguan beras. Itu saya agak risau kat situ lah. Jadi kalau tanya saya lah, moving forward kerajaan kena banyak melabur dalam sektor beras ni. There's no choice. Kita sepatutnya dah belajar lah daripada peristiwa pada tahun ni. Sebab apabila berlaku macam contohnya perang ke, contohnya berlaku macam bencana alam ke, negara-negara ni dia akan protect rakyat dia dulu. Jadi negara-negara, contohnya negara India bila dia berhadapan dengan krisis bencana alam kan, dia akan protect dulu rakyat dia. Jadi dia akan stop dulu dia punya ekspor beras lah, untuk bagi makan pada rakyat dia dululah kan. Sama juga sekarang ni dia dah mengenakan kota gula tau. Kota gula, India pun pada masa sama sekarang ni telah mengenakan kota gula. India pun mengeluarkan gula lah, dia supply gula dekat dunia ni, dan dia bagi kota 6.1 tan. Dan kota ni telah pun dipenuhi. Jadi dia dah tak boleh ekspor dah gula. Dia akan memberikan ketidakseimbangan lah di dalam kita punya global food supply chain. Sama juga macam Ukraine. Ukraine dia dah tak boleh nak export grain. Ukraine dia adalah antara pengeksport utama grain dekat dunia ni. Jadi perjanjian untuk menggunakan Black Sea ports dekat Ukraine ni dia dah tak diteruskan lah. Maksud akan berlaku gangguan kepada. Sebab tu kalau kita all tengok dekat Europe sekarang ni, kadar inflation dia orang sangat melambung. Dia orang ni ditekan dengan harga tenaga, yang mana dia orang dah tak boleh nak mendapatkan natural gas daripada Rusia sebab perang lah. Itu yang menyebabkan dia orang punya inflation melambung dan menarik dia orang ni ke dalam recession ataupun krisis ekonomi. Dan pada masa akan datang ni, tak lama lagi ni, bila dia orang akan berhadapan dengan inflation makanan pula. Jadi dia orang dah lah kena tekan dengan tekanan harga tinggi. Lepas tu harga makanan nak melambung ni pada bulan 9-10 ni. Jadi harga makanan dekat Europe ni pun akan tinggi lagi, dan juga tidak ada tanda-tanda lah bahawa inflation dekat Europe ni dia akan turun. Sebab itulah contohnya macam negara Netherlands for example dah masuk ke recession dah. Negara-negara Europe sekarang ni bermasalah tau guys. Kalau you all nak tahu, sebenarnya negara-negara Eropah dia berhadapan dengan masalah inflation. Dia sangat berhadapan dengan masalah inflation sekarang ni. Selagi dia tak boleh keluar daripada masalah inflasi dekat Europe ni, selagi itulah one by one negara-negara di Europe ni dia akan bermasalah dan mungkin akan terjerumus ke dalam inflation, dalam recession ataupun keberhasilan ekonomi. Bang, saya KXP guys, ada dua benda yang saya tak boleh ulas. Yang pertama pasal KXP itulah. KXP tu saya minta maaf lah, saya tak boleh ulas. Yang kedua pasal ambalat. Pasal ambalat pun saya tak boleh nak ulas guys. Sebab kenapa guys Yang pertama, saya nampak dua isu ni terlalu bergerak, terlalu condong kepada politik. Saya tak nak lah, sebab nanti saya akan diheret ke dalam arena politik. Saya tak suka. KXP dan juga ambalat ni dia banyak cenderung kepada politik. Itu contohnya macam ambalat lah. Ambalat ni orang ramai minta saya komen, tapi saya tak nak komen. Kenapa guys? Nombor satu, ambalat ni dia berkaitan dengan apa? Dia berkaitan dengan perundangan maritim. Okay, saya tak pakar dalam perundangan maritim. Jadi saya tak boleh nak komen pasal benda tu.
Saya tak boleh nak komen pasal benda tu sebab bukan kepakaran saya, bukanlah satu bidang saya. Jadi saya tak nak jadi palatau. Sebab saya cakap setiap apa yang saya bagi pada you all dekat konten saya ni adalah benda yang saya buat based on research dan saya fully responsible dengan apa yang saya cakap. Jadi kalau saya palatau, macam mana kan? Dan lagi satu, terima kasih Bukit Gantang terima kasih bagi saya gift Lagi satu guys, kalau korang tengok lah kebanyakan yang buat komen konten pasal Ambalat ni, korang rasa dia orang ni ada kepakaran perundangan maritim ke? Kan? Mana mandai je semua. Aku tengok bukan main lagi. Bukan aku nak cakap apalah. Tapi kalau korang tanya aku, korang kena be fair to yourself. Contohnya macam isu Ambalat kan. Setakat ni, bila kita nak, kalau kita tak tahu pasal isu Ambalat ni, lepas tu kita nak dapatkan information. Kita nak dapatkan information daripada mana? Takkanlah kita nak tengok konten-konten yang TikTok merapu-rapu yang bukan. Diorang ni tak ada kepakaran pun dalam perundangan maritim. Lagi satu, kita dapatkanlah information tu daripada maklumat yang rasmi. Maklumat rasmi ni maksud saya macam mana? Setakat ini, maklumat rasmi yang kita ada hanyalah daripada jawapan dekat parlimen. Kan? Jawapan dekat parlimen dan benda tu dah dijawab dah dibagi dah jawapan dekat parlimen yang mengatakan bahawa kita tidak ada persetujuan dengan kawasan perairan Sabah. Sudahlah. Itulah jawapan dia. Takkanlah jawapan parlimen ni kita tidak boleh terima. Kalau jawapan dekat kedai kopi, kalau katalah any of government representative bagi jawapan dekat luar, kita cakap dia tipu ni. Tak apa, kita boleh cakap macam tu. But this is in parliament. Dah dibagi jawapan dah. Dan saya tengok masa PM bagi jawapan tu, Datuk Seri Tauhidin kan, yang tanya tu kan, dia pun okey, boleh terima. Kan? Dia pun tak ada tanya-tanya lagi, boleh terima. Maksudnya dia terima lah jawapan tu. Yang kita kat luar ni pula bukan main pumpang. Kan? Jadi dia terima lah. Kalau dia terima, kita, kalau kata contohnya ada lagi persoalan yang perlu ditanya, tanyalah dekat parlimen. Tanya je kan. Anda nak tahu, saya pun nak tahu. Tapi tanyalah betul-betul, tanya dekat parlimen. Sebab itu adalah jawapan parlimen dekat Dewan Rakyat, tak boleh dibuat main-main Kalau kita dah tak boleh nak terima jawapan dekat parlimen, susahlah. Kita nak jadi masyarakat macam mana? Kan? Jadi kita kena terima lah. Sebab tu saya tak ulas pasal isu Ambalat ke. Sebab lagi satu guys, please be careful lah. Sebab ni adalah satu isu yang melibatkan perhubungan antara dua negara. Adakah berbaloi hanya kerana kita ada ketidaksefahaman politik dalam negara kita, tapi kita pumpang mengguris hati kita punya negara jiran? Berbaloi tak? Do you think it's worth it? Tak berbaloi. Kan? Jadi kita kena siapa pun yang buat konten pasal isu ni, kena berhati-hatilah. Kena berhati-hati dan ada sikap bertanggungjawab lah. Dan sebab at the end of the day, kita kena jaga hati jiran kita. Anything yang ada pertelagahan ke apa, kita kena selesaikan dengan cara yang diplomatik lah. Jangan kerana kita punya ketidaksefahaman politik dalam negara kita ni menyebabkan jiran kita terguris. Hati jiran kita terguris lah. Sebab kalau kita tengok contohnya lah, mana-mana negara pun yang bergaduh dengan jiran dia habis. Kita nak ke nasib kita jadi macam tu? At the end of the day, siapa yang rugi? Rakyat rugi lah. Contohnya macam Rusia dengan Ukraine bergaduh jiran. Bagus ke? Siapa yang menderita guys? Rakyat dia kan. Jadi benda-benda macam ni kita kena berhati-hatilah. Sebab tu macam KSP pun saya tak komen. Ambalat pun saya tak komen. Saya minta maaf, saya takkan komen pasal tu sebab saya tengok benda ni terlalu bergerak ke arah politik lah. Kan? Saya minta maaf lah, saya tak boleh ulas benda tu. Kecuali benda tu memang di dalam saya punya kemahiran, saya boleh ulas, saya ulas lah. Okay? Sebab saya punya konten ni adalah bukan untuk berpolitik. Ada orang buat konten untuk berpolitik. Saya bukan buat konten untuk berpolitik. Saya buat konten untuk educate. Itu beza saya. Dan kalau kata saya mengkritik untuk membina. Bukan untuk menjatuhkan orang, tak. Okay? Saya mengkritik untuk membina. Sebab pada saya, at the end of the day, saya anggap diri saya sebagai wakil the third force, iaitu orang fan-sitters, orang dekat atas pagar. At the end of the day, saya anggap diri sebagai the third force, dan pada saya, politicians ke apa ke, ideologi politik ke,
At the end of the day, yang lebih penting sekali adalah negara kita perlu bergerak ke depan. Okay. Itu pandangan saya lah. Bang, apa kebaikan dan keburukan CBDC? Okay. CBDC ni, kalau tanya saya lah, CBDC ni dia, adakah, okay guys, adakah CBDC akan di backing oleh apa-apa komoditi ataupun sifat dia sama dengan wang fiat? Cuba korang explain dekat situ. Adakah CBDC dia adalah satu wang akan di backing oleh gold, komoditi dan sebagainya, atau dia sama sifat sama wang fiat? Cuba you explain dekat situ. Cuba kita bagi pandangan lah. CBDC, sifat CBDC ni macam mana? Pada saya, kalau you tanya pandangan saya lah, CBDC dengan wang fiat tak ada beza. Dia cuma beza dalam bentuk fizikal dan juga digital sajalah. Tetapi dia punya sifat asas tu dia tidak berbeza. Maksud saya adalah dia still adalah wang fiat, tapi dia dalam bentuk digital. Okay. Itu pandangan saya lah. Okay. Jadi yang dikatakan wang fiat ni adalah kita, mata wang itu tidak di backing ataupun tidak disandarkan oleh the real commodity ataupun the real value. Contohnya macam emas. Dia tak disandarkan dia tidak di backing oleh, mata wang tu tidak di backing oleh emas. Contohnya RM1 bersamaan dengan berapa emas. Itu maksud saya disandarkan. RM1 bersamaan dengan berapa emas. Ada tak kita ada value tu sekarang? Tak ada kan? Siapa tahu RM1 bersamaan dengan berapa emas? Kita punya fixed value tu berapa? Tak ada. Okay? Jadi disebabkan itu, kalau kata kita ada backing melalui emas, okay, contohnya you boleh pergi dekat bank negara ke, for example, you cakap dengan bank negara, saya nak tukarkan RM1 ni dengan emas. You bagi dia RM1, dia bagi you emas. That one kita boleh cakap sebagai sistem mata wang yang di backing oleh komoditi. Kalau kita pergi bank negara ke, bank mana-mana ke, kita pergi kat dia, kita cakap, okay, aku nak tukarkan RM1 ni kepada emas. Dia cakap tak boleh. Itu maksudnya wang fiat lah tu. Itu maksudnya wang fiat lah. Maksudnya dia tidak ada value. Boleh tak you pergi ke central bank ke, bank negara ke, ataupun you pergi ke bank mana-mana ke, you bawa duit RM10 atau RM100, you cakap dengan dia, saya nak tukar RM100 ni dengan emas. Boleh tak? Kalau dia kata tak boleh, maksudnya tu duit fiat lah. Bukan susah sangat. Jadi untuk CBDC juga, pada saya dia still wang fiat, tetapi it's in the form of digital currency lah. Dan kalau you all tanya saya lah, sebenarnya kita tidak boleh lari daripada bergerak ke arah wang fiat. We are going to that direction actually. Kita sedang bergerak ke situ sebenarnya. Kita sedang bergerak ke situ, dan pada saya pergerakan ataupun transition ke situ tidak boleh dielakkan. Cuma kita tengoklah dari segi masa, kita kena improve kita punya jaringan internet. Okay, sekarang ni Starlink pun dah ada, supply internet dekat Sabah Sarawak semua kan. Tengoklah macam mana. Dan bagi saya CBDC ni boleh digerakkan apabila kita ada jaringan internet yang bagus lah. Digital currency ni kena ada jaringan internet yang bagus lah. Kalau tak, nak macam mana nak buat jaringan internet digital currency kalau tak ada internet kan. Dan pada saya kita akan bergerak ke situ lah. Kita tidak akan menggunakan kripto sebagai mata wang utama, tapi satu hari nanti saya yakin kita akan gunakan CBDC, Central Bank Digital Currency. Tentang Central Bank Digital Currency ni saya ada tulis di dalam buku saya lah, yang saya sedang siapkan sekarang ni. Saya sedang tulis satu buku ekonomi. Ada satu section tu di mana dalam buku saya tu saya cerita tentang Central Bank Digital Currency dan juga mata wang digital yang lain. Dalam buku saya tu saya ada ceritakan. Nanti saya bila buku tu dah siap, insya-Allah. Sekarang ni saya tengah buat revision, saya tengah buat editing lagi buku tu. Kalau dah siap, insya-Allah saya akan beritahu you all. You all boleh dapatkan buku tu. Okay. Babe, Starlink real impact untuk user pendalaman. Ya, betul. Dan baru-baru ni kalau saya tengok ada satu berita, seorang cikgu beli Starlink dekat untuk dia dapatkan internet dekat Sarawak kalau tak salah saya. So maksudnya macam mana tau? Maksudnya orang boleh bayar, bukan tak boleh bayar kan, tapi tapi benda tu tak ada. Tapi at least kalau kata kita bagi dia Starlink, dia ada option untuk dia beli. Macam itulah. Tapi masalahnya ialah
dah memang tak ada. Faham tak? Option tak ada. At least bila Starlink tu ada, kita boleh bagi dia satu option untuk dia tarik internet tu ke kawasan dia. Dan sebenarnya saya ramai kawan-kawan saya dekat Sabah Sarawak actually. Ada ramai. Dan apa yang saya nampak dekat Sabah Sarawak ni, diorang ni actually minat berniaga secara online, tapi masalahnya jaringan internet very very poor dekat sana. Saya punya pasukan, saya punya sales agent dekat sana banyak pasukan jualan saya. Dan diorang kata halangan terbesar, antara cabaran terbesar nak berniaga secara online dekat kawasan Sabah dan Sarawak especially adalah jaringan internet. Cuba bayangkan, sebab tu saya cakap untuk kerajaan yang ada sekarang ni, please focus on improving the internet connection. Sebab apa? Terlalu banyak, Harry, terima kasih bagi saya gift. Terlalu banyak peluang ekonomi, you akan buka banyak peluang ekonomi seandainya you dapat buka jaringan internet ni. Bila you buka jaringan internet, peluang perniagaan tu luas. Okay? Jadi, kerajaan yang ada sekarang ni, please focus on improving the internet connection. Fokus mesti ada dekat situ. No matter what, Black Arrow, terima kasih bagi saya gift. No matter what, bagi jaringan internet dekat situ. You akan open up lot of business opportunities. Dan automatic ekonomi kita boleh growing lah. Banyak sebenarnya peluang boleh dibuka. Abang, bagus ke projek solar yang Rafi? Oh, bagus actually. Itu adalah NETR lah. Orang cakap apa? New Electricity. Bila saya pun pernah buat video pasal tu, NETR. New Energy Transition Program macam tu, NETR. Boleh tengok balik video saya yang lepas. Saya ada buat satu video pasal tu. Cuma saya berharap lah agar apa jua yang kerajaan buat untuk campur tangan intervention di dalam ekonomi tu, benda tu perlu dibuat secara konsisten lah. Cuma masalah bila kerajaan buat campur tangan dalam ekonomi ni, kalau contohnya kerajaan dah campur tangan, macam mana benda tu nak sustain? Itu masalahnya. Salah satu kerisauan saya, contohnya macam IPR, Inisiatif Pendapatan Rakyat, IPR, yang dia letak makanan dekat vending machine tu, benda tu boleh sustain dalam jangka masa panjang ataupun tidak? Adakah sentiasa vending machine tu akan dipenuhi oleh makanan ataupun tidak? Okay? Sebab kita tahu kalau kata vending machine tu tidak dimanfaatkan ataupun tidak full force, maka kerajaan bayar sewa untuk vending machine tu agak sia-sia lah sebenarnya. Sebab sekarang ni dalam fasa di mana kerajaan akan bayar sewa kan. Sewa tu kerajaan yang bayar untuk vending machine tu. Jadi kalaulah vending machine tu tidak penuh sepenuhnya, jadi tidak full capacity, jadi ada kerugian dekat situ guys. Jadi benda ni perlu ditengok lah. Sebab saya ada juga tengok maklum balas daripada orang yang mengatakan bahawa ada vending machine ni yang dalamnya kosong, IPR tu. Jadi itu adalah benda yang agak menyedihkan sebenarnya. Jadi benda ni perlu dilihat dan dikaji oleh kementerian Kementerian Ekonomi khususnya. Okey guys, dah pukul 12 malam ni. Saya ucapkan terima kasih lah kepada anda yang sudi temankan saya daripada pukul 10 atau hingga pukul 11. Dan juga jangan lupa guys, saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang support saya punya cap, saya punya baju. Okay? Saya hargailah anda semua. Dan selagi anda support saya punya video, selagi itulah saya akan terus membuat konten lah untuk anda semua. Dan you all jangan risau sebab semua konten-konten saya ni saya buat based on research. Saya pun tak pernah hentam orang, kan. Saya pun tidak pernah menjatuhkan orang. Saya cuma nak fokus untuk bagi you maklumat yang betul lah. Kadang-kadang saya terpaksa mengulas beberapa content creator punya video. Bukan sebab saya nak bermusuh ke apa, tidak. Sebab saya tidak sukalah benda tu sebenarnya tak betul. Tapi you digest benda tu. Jadi saya terpaksa buat video. Bukan saya suka berkontroversi dengan orang. Tak. Tapi saya terpaksa buat benda tu sebab nak menyampaikan benda yang betul kepada you all lah. Okay guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana support konten-konten saya. Nanti kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum.